قدير معصوم أمل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri Allah, senantiasa berselawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas rahmat Allah taala serta rahmat yang dibawakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi seorang yang dapat menerimakan ajaran Allah, serta dengan taufik Allah taala kita dapat menjadi hamba yang senantiasa mentaati Allah taala, senantiasa menyahuti panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Sekiranya jikalau bukan daripada hidayah Allah, bukan daripada penentuan Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tidak akan mendapat hidayahnya. Maka banyak-banyaklah kita mensyukuri Allah, banyak-banyaklah kita memujikan Allah, dan banyak-banyaklah kita meminta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita di atas hidayah. Allahumma thabbitna ala al-iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Senantiasa Allah Ta'ala mengajarkan kita supaya kita membacakan doa. Lebih-lebih lagi kita diwajibkan meminta supaya Allah Ta'ala hidayatkan kita ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak kurang daripada 17 kali supaya Allah Ta'ala menetapkan kita hidayah dan menambahkan lagi hidayah kepada jalan yang lurus, iaitu jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seringkali mendengar tentang manusia yang murtad dan keluarnya kepada agama al-Islam. Sebenarnya murtad ini adalah di antara perkara yang bukanlah baru sahaja timbulnya di zaman kita ini. Bahkan orang-orang yang pernah keluar daripada al-Islam dimulai daripada zaman kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Jahsh, suami kepada Ummu Habibah Ummul Mukminin, sebelum daripada berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijrah bersama dengan rombongan-rombongan orang-orang yang hijrah kepada negeri Habasyah.
apabila menetapkan diri di negeri Habasyah, difitnahkan dengan agama-agama Nasara yang beradanya di negeri Habasyah, maka berubahlah Abdullah ibnu Jahsh kepada seorang Nasrani dan meninggal dunia dalam keadaan Nasrani di bumi Habasyah. Maka tinggallah isterinya Ummu Habibah, akhirnya dikahwini dengan Nabi SAW dan dibawa kembalinya kepada negeri Madinah. Demikian juga di zaman Rasulullah, seorang yang bernama Abdullah ibnu Abi Sarah hijrah daripada Mekah menuju kepada Madinatul Munawwarah, dan dia adalah di kalangan seorang yang pandai menulis kitab dinamakan Kutabul Wahyi, seorang yang menuliskan wahyu Allah Ta'ala, tetapi akhirnya dia murtad dan lari kembalinya kepada bumi Mekah, sehingga sampainya pada tahun pembukaan kota Mekah, Utsman ibn Affan meminta kepada Nabi SAW syafaat dan minta jaminan supaya dijagakan darahnya. Kemudian selepas daripada itu berlakulah satu rombongan yang terbesar sekali dalam sejarah Islam yang murtadnya daripada al-Islam, yaitu setelah wafatnya Nabi SAW. Setelah wafatnya Nabi SAW, Bani Hanifah yang dibawakan oleh Musailamatul Kazzab, mereka sudah keluar daripada Islam dengan dakwaan bahawasanya apabila matinya Nabi SAW, maka putuslah agama ini, mereka kembalinya kepada agama asal mereka. Apabila diterajui khilafah oleh Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka dinamakan Qitalul Murtadin, berlakunya peperangan yang paling besar, peperangan yang supaya untuk mengembalikan mereka kepada al-Islam. Maka gurban ramai di kalangan sahabat, di kalangan sahabat-sahabat yang hafalkan Al-Quran juga gurban. Disebab itulah dihimpunkan Al-Quran dan mulai tulisnya Al-Quran dan dihimpunkan menjadi kitab, menjadi mushaf melalui peperangan murtadin yang timurnya di zaman khilafah Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan juga seorang raja Al-Ghassasah, seorang raja Ghassan memeluk Islam dan datangnya pada masa zaman Khalifah Umar ibn Khattab untuk menunaikan haji. Tetapi di saat yang dia tawaf di keliling Kaabah, di saat yang dia tawaf di Kaabah atau di Baitullahil Haram, seorang hamba telah jijikkan bajunya dan kainnya, maka tersukurnya dia. Lalu itu dia meminjakkan seorang hamba itu dengan kakinya di kepala. Seorang hamba ini datang mengadu terhadap Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu supaya memintakan qisas, memberi balasnya. Maka hukumnya Umar dengan qisas, dengan diberi balas ataupun diyah ataupun fidyah. Tetapi seorang hamba ini tidak mau menerima bayaran, hanya mau untuk memberi balas terhadap Raja Ghassan. Lalu itu dia minta tempoh daripada Khalifah Umar, minta tempoh 2-3 hari supaya dia akan datang untuk menerima kisasnya. Lalu itu dia lari daripada Mekah dan menuju kepada kerajaan Rom, dan di sana dia ubahkan Islam menjadi agama Nasrani. Maka murtad ini ataupun orang-orang yang murtad daripada Islam, dia setiap zaman, setiap masa, setiap tempat berlakunya sepanjang sejarah al-Islam sehingga sampai di zaman kita ini, di zaman yang banyaknya fitnah, yang Nabi SAW pernah memberi peringatan kepada para sahabat, badiru bil a'mal, wahai para sahabat aku, wahai kamu, segerakanlah melakukan amalan, fitanan kaqit'il lailil muslim, kerana akan timurnya fitnah seperti kegelapan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, kadang-kala
di waktu pagi seorang itu menjadi muslim, seorang itu menjadi mukmin, tetapi berubahnya dengan sepetang sahaja, di waktu petang menjadi kafir. Wa yumsi ar-rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Kadang-kadang dengan semalam sahaja dia berubahnya agama daripada mukmin kepada kafir. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini adalah perkara yang menyedihkan kita. Walaupun perkara ini timbul banyaknya di zaman kita ini. Yang baru-baru ini kita mendapati seorang pemudi yang iklan di dalam sosial media tentang riddahnya, keluarnya daripada Islam. Dan ramai lagi yang kita nampak semenjak timurnya sosial media ini, ramainya di kalangan mereka yang tidak heran, yang berani untuk mengiklankan murtad ataupun keluarnya daripada al-Islam. Walaupun kalaulah mereka dalam kerajaan Islam, maka hukuman orang-orang yang murtad ini akan mesti dipacung ataupun dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang sesiapa yang menukarkan agamanya, maka hendaklah ia itu akan dibunuhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita supaya kita menuntut doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang menjadi menolongkan kita supaya dapatkan kita isbat atau meletakkan kita dalam Islam, dalam agama. Sebab itulah dalam satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW senantiasa berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Kerana kejayaan dan kemoncak kejayaan itu seseorang apabila dia mati dalam Islam. May yartadid minkum an dinihi wa man yartadid minkum an dinihi fayamut. Barang sesiapa yang murtad keluar daripada agamanya, di saat yang dia murtad itu dia mati. Fayamut wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir, faulaik habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Nescaya akan diruntuhkan segala kebaikan, segala amalan yang dia lakukan, sama ada kebaikan di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan dia adalah di kalangan ahli-ahli neraka. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kita dan menyedari tentang kehidupan anak-anak muda kita, tentang kehidupan generasi-generasi yang akan hidup selepas daripada zaman kita. Generasi yang mengenali kehidupan, cara kehidupan dan segala kemajuan yang cukup mudah mereka capai, sama ada daripada sosial media, sama ada daripada handphone, sama ada daripada internet, sama ada daripada mana-mana sosial media yang mereka mudah capai, mereka mudah lihat melalui didikan-didikan yang kita mendidikkan anak-anak generasi kita. Kita sudah menjauhkan mereka dengan Islam. Disebab itulah kadang-kadang mereka berani untuk melafazkan kalimah-kalimah yang menjatuhkan agamanya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kerana mencukupi seseorang mensena-senakan tentang dengan Allah, menyena-nyenakan tentang Rasul dan sunnahnya, dan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka menjadi murtad dan keluarnya daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak heranlah kalau kita lihat di alam dunia sekarang, perubahan-perubahan di beberapa negara yang dahulu menjadi negara yang menjaganya syariat-syariat Islam, menjaganya adat-adat Islam, menjaganya segala rupa bentuk jinayah, fitnah, maksiat dan sebagainya. Tetapi dengan dakwaan untuk nak memajukan negara, dengan dakwaan untuk nak memberikan kebebasan terhadap rakyat jelatanya, mereka mereka sanggup membawakan perkara yang menjadi fitnah, yang menjadi maksiat, yang menjadi punca kederhakaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara alamatus sa'ah, alamatul qiyamah, yang banyaknya fitnah di akhir zaman disebabkan seseorang dapat menjualkan agamanya walaupun menjual dengan harga dunia yang rendah sekali.
dengan hasilnya dunia, dengan hasilnya peringkat, dengan hasilnya kenamaan, dengan hasilnya itu dan ini, mereka sanggupkan menjual ke dunia asalkan mereka dapat hidup mewah di alam dunia ini. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita menetapkan al-Islam dalam hati kita. Betapa pentingnya kita meminta daripada Allah supaya menetapkan Islam. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah menggelincirkan hati kita ba'da id hadaitana, selepas daripada Allah Taala menghidayatkan kita kepada al-Islam. Kerana hati manusia, hati kita ini di bawah genggaman Allah, di bawah baina asabi'ir rahman, di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Taala kuasa untuk nak memusingkan dengan kehendaknya. Sebab itulah Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya Allah, ya Tuhan yang memutar-mutarkan hati kita, hati kami, tetapkanlah hati kami ini di atas agamanya, tetapkanlah hati kami di atas ketaatannya. Kerana kita tidak selamat jikalau kita merasai selamat, merasai aman daripada nifak, daripada jatuhnya kekufuran, maka kita adalah ada di antara sifat-sifat nifak. Maka jangan berasa kita aman daripada kufur dan daripada nifak. Bimbang-bimbangkanlah kita terkandung di kalangan mereka. Di mana saat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu hampir-hampir wafat, tanyanya kepada Huzaifah bin Yaman, seorang yang mesenarai ataupun rahsia senaraikan nama-nama orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW. Umar Ibn Khattab tanya lagi, adakah saya tergolong di kalangan mereka wahai Huzaifah? Maka jawabnya Huzaifah, tidak. Umar tidak ada senarai di kalangan orang-orang munafikin. Umar adalah di antara khalifah, di antara lambang menjaganya berlaku fitnah. Satu kali Umar Ibn Khattab tanya sahabatnya Huzaifah bin Yaman, tanya tentang fitnah-fitnah yang akan berlaku. Maka jawabnya Huzaifah, adanya fitnah, fitnah seorang lelaki terhadap isterinya, terhadap keluarganya, terhadap hartanya, terhadap dunianya. Tapi fitnah itu kadang-kadang dapat mengkifaratkan melalui amalan kebaikan, melalui salat, melalui siyam, melalui zakat, melalui haji, melalui al-amru bil ma'ruf wan nahyul munkar, dapat mengkifaratkan dosa-dosa tersebut. Tetapi Umar mengatakan, tidak aku menanyakan tentang fitnah ini, tetapi aku menanyakan fitnah seperti gelombang di laut, fitnah yang paling besar yang menggugatkan kestabilan dan kesejahteraan ummah ini. Maka katanya Huzaifah bin Yaman, tidak, kerana di zaman ini masih ada pitu yang menyekatkan fitnah itu. Maka terdapatnya, apabila adakah pitu itu akan diruntuh atau dipecahnya? Maka jawab Huzaifah, pitu itu akan dipecahnya, dan apabila dipecahkan pitu itu, maka terbukalah lubang fitnah. Maka tanyanya tabi'in, siapakah pitu yang menegakkan, yang menutupkan fitnah itu? Maka jawabnya Huzaifah bin Yaman, pitu itu adalah Khalifah Umar. Maka terdapatlah dunia Islam setelah wafatnya Khalifah Umar berlakunya berbagai-bagai fitnah, sama ada fitnatul khawarij, fitnah Syiah, fitnah bermacam-macam fitnah, sehingga berlakunya peperangan di kalangan sahabat kerana selisih pendapat atau selisih fahaman yang membawa kepada fitnah berlakunya peperangan. Dan ramai selepas daripada itu ada kalangan orang-orang yang keluarnya daripada al-Islam. Walaupun di sana ada golongan orang-orang yang murtad daripada agama, ada golongan orang-orang yang keluar daripada al-Islam, tetapi di sana ramai juga di sana, bahkan jumlahnya lebih ramai daripada jumlah ini, ialah jumlah orang-orang Islam baru yang memeluk Islam di negara-negara Eropah, di beberapa buah negeri-negeri yang maju dalam Eropah. Mereka
mereka mendampingi suatu problem yang paling besar di kalangan orang-orang Nasara, ataupun perbincangan yang mengkecewakan baba-baba mereka ataupun gereja-gereja mereka, kerana mendapati pemuda-pemuda mereka, penganut-penganut mereka berubah menjadi al-Islam, menjadi Muslim yang angkanya paling banyak dalam sejarah kita ini. Ini bukti yang jelas bahawasanya walaupun di sana di kalangan umat Islam yang jauh dengan pengajaran Islam, yang jauh dengan bi'ah Islam, mereka berubahnya menjadi orang-orang kafir. Tetapi dalam masyarakat orang-orang Eropah, masyarakat yang jauh daripada Islam, mereka usaha untuk nak mempelajari Islam, usaha untuk nak mengerti Islam yang sebenar, kerana tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadap Islam. Apabila mereka mempelajari Islam, apabila ramai orang Islam hijrah kepada negara-negara mereka, mereka mendapati amalan-amalan yang baik di kalangan orang Islam, mendapati akhlak-akhlak yang baik di kalangan Muslim, mereka mengubah daripada agama Nasara memeluknya agama Islam. Tetapi yang pentingnya al-a'malu bil khawatim. Al-a'mar, Allah Ta'ala mengirakan umur kita ini di saat yang kita kembalinya kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Kita tak kuasa untuk menolakkan mati, kerana mati ini menjadi wajib terhadap setiap orang yang bernyawa. Tetapi persoalannya, adakah di saat yang kita mati kita tetap dalam agama al-Islam? Allahumma thabbitna ala al-iman, Allahumma thabbitna ala al-Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. صلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun timbulnya orang-orang murtad, timbulnya orang-orang yang berani untuk mengakunya dirinya mengeluarkan daripada al-Islam, tetapi syariat Islam sangat memberi peringatan kepada kita, jangan kita mudah menuduhkan seseorang itu menjadi kufur dan kafir kalau kita tidak mendapat bukti yang cukup, syarat yang cukup dan tertanggungnya mawanik dia. Jangan sama sekali kita menuduhkan seseorang dengan hanya kita mendengar sahaja, dengan kita tidak meminta istitab, atau dengan kita tidak iqamatul hujjah, membangunkan hujjahnya. Kerana Nabi SAW menyebut ayyuma rajul qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Mana-mana lelaki yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, yang kafir, maka kafir itu kadang-kala kembalinya kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada fitnah yang paling besar ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengukuhkan dan menguatkan kita di atas al-iman, dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keadaan kita iman yang iman, insya-Allah. Ibadallah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة